Hai semua, sekali lagi kita bertemu dalam perbincangan sains tahun 6 dan tajuk kita pada kali ini adalah mesin. Dan kita hanya akan membincangkan aktiviti yang terdapat di dalam muka surat 122 hingga 126. Jika sudah bersedia, mari kita mulakan. Soalan yang ke-6 di dalam muka surat 122. Raja di bawah menunjukkan dua cara yang digunakan oleh petani untuk menuai padi dan masa yang diambil untuk menyelesaikan kerja tersebut. Kita perhatikan cara yang digunakan, menggunakan sabit, dan masa yang diambil untuk menuai adalah 24 jam ataupun 1 hari. Cara yang kedua ialah menggunakan jentera menuai dan ini mengambil masa 8 jam. Soalan E. Nyatakan pemerhatian kamu bagi penyiasatan ini. Menuai menggunakan jentera menuai mengambil masa yang lebih pendek berbanding menggunakan sabit. Soalan B. Berikan satu sebab untuk menyokong pemerhatian kamu di 6E. Menuai menggunakan jentera menuai mengambil masa yang lebih pendek berbanding menggunakan sabit. Soalan C. Nyatakan pemboleh ubah dimanipulasi dalam penyiasatan ini. Kita perhatikan ruangan yang pertama ini merujuk kepada pemboleh ubah yang dimanipulasi, yaitu cara untuk menuai padi. Manakala pemboleh ubah bergerak balas adalah pada ruangan yang kedua, yaitu masa untuk menuai. Soalan C. Nyatakan pemboleh ubah dimanipulasi dalam penyiasatan ini. Jawabannya adalah cara menuai padi. Soalan D. Ramalkan masa yang akan diambil jika padi dituai tanpa menggunakan sebarang alat atau mesin. Jawabannya adalah lebih dari sehari. Soalan E. Apakah kesimpulan yang dapat dibuat daripada penyiasatan ini? Semakin canggih alat yang digunakan untuk menuai, semakin singkat masa yang diperlukan untuk menuai padi. Soalan yang ketujuh. Raja di bawah menunjukkan bilangan guni beras yang dapat diangkut oleh pekerja E dan pekerja B pada satu-satu masa. Soalan E. Apakah yang dapat diperhatikan dalam raja di atas? Pekerja B boleh mengangkat lebih banyak guni beras daripada pekerja E. Soalan B. Berikan satu inference berdasarkan pemerhatian kamu di 7E. Pekerja B menggunakan mesin untuk memindahkan guni beras. Soalan C. Raja di bawah menunjukkan pekerja C menggunakan jentera bermotor untuk mengangkut guni beras. Soalan pertama, berapakah bilangan guni beras yang dapat diangkut oleh pekerja C? Kalau kita perhatikan, terdapat 8 guni beras. Soalan kedua, nyatakan satu kebaikan menggunakan mesin ini. Lebih banyak beras guni dapat diangkat dalam satu masa. Soalan objektif di dalam muka surat 124. Soalan yang pertama, Raja 1 menunjukkan dua mesin. Antara alat berikut yang manakah adalah sama jenis dengan X dan Y? X menggunakan prinsip tuas dan Y menggunakan prinsip paci. Di dalam pilihan jawaban, hanya B, C, dan D menggunakan prinsip tuas dan hanya C yang menggunakan prinsip baci. Oleh itu, jawabannya adalah C. Soalan kedua, Raja 2 menunjukkan suatu objek yang menggunakan prinsip tuas. Di manakah letaknya fulcrum? Fulcrum terletak pada kedudukan C, yaitu jawabannya adalah E. Soalan ketiga,
Raja 3 menunjukkan sejenis mesin ringkas antara mesin berikut yang manakah boleh dikelaskan dalam kumpulan yang sama. Alat yang ditunjukkan dalam Raja menggunakan prinsip tuas, dan antara semua jawaban yang diberikan hanya C yang menggunakan prinsip tuas. Jawabannya adalah C. Soalan 4. Fulcrum dalam alat yang manakah telah dilabelkan dengan betul? E. Salah. B. Juga salah. C. Juga salah. Jawabannya adalah D. Soalan 5. Antara yang berikut, yang manakah adalah mesin kompleks? Objek L dan N hanya menggunakan satu prinsip mesin ringkas, manakala objek M dan O menggunakan lebih daripada satu prinsip mesin ringkas. Oleh itu jawabannya adalah D. Soalan ke-6. Raja 5 menunjukkan suatu alat. Apakah mesin ringkas pada bahagian yang dilabelkan X? Itu adalah Q. Jawabannya adalah D. Senarai di bawah menunjukkan prinsip-prinsip mesin ringkas yang terdapat pada alat Q. Antara yang berikut, yang manakah merupakan alat Q? Alat ini menggunakan prinsip baji dan juga prinsip sata condong. Jawaban E menggunakan prinsip tuas, B menggunakan prinsip baji, C menggunakan prinsip baji dan juga sata condong, dan D menggunakan prinsip takal. Itu jawabannya adalah C. Ini adalah sedikit penjelasan mengenai jawaban ini. Pada sebuah skru yang biasa kan mempunyai sata condong, yaitu bebenang yang mengelilingi skru, dan baji terdapat pada ujungnya. Soalan yang terakhir bagi soalan objektif ini, Puan Suri terpaksa menumbuk cili dengan menggunakan lesung karena mesin pengisarnya rusak. Antara yang berikut, yang manakah kesan daripada situasi ini? Adakah E, masakannya menjadi kurang enak, atau B, dia mengambil masa yang lebih lama untuk memasak, atau C, dia tidak dapat memasak dengan sempurna, atau D, dia perlu menggunakan lebih banyak cili? Jawabannya adalah B, dia mengambil masa yang lebih lama untuk selesai memasak. Muka surat 126. Jadwal di bawah menunjukkan bilangan cawan air kopi yang dapat disediakan dalam masa 1 jam dengan menggunakan dua cara yang berbeza. Kita perhatikan jadwal yang diberikan. Cara membancu kopi jika menggunakan penapis kopi, bilangan cawan air kopi yang boleh dibancu dalam masa 1 jam adalah 100 cawan, manakala menggunakan mesin pembancu kopi, bilangan cawan air kopi yang boleh dibancu dalam masa 1 jam ialah 200 cawan. Soalan E. Cara membancu kopi yang manakah lebih menjimatkan masa? Jawabannya adalah menggunakan mesin pembancu kopi. B. Kebanyakan suri rumah pada masa kini lebih gemar menggunakan mesin pembancu kopi berbanding menggunakan penapis kopi untuk membancu kopi. Berikan satu alasan untuk menyokong pernyataan ini. Mesin pembancu kopi dapat memudahkan kerja membancu kopi. C. Nyatakan pom boleh ubah dalam penyiasatan ini. Seperti soalan yang lalu, apabila kita diberikan jadwal seperti yang ditunjukkan, bahagian yang pertama ini merupakan pom boleh ubah yang dimanipulasi. Manakala bahagian yang dibawa pula merujuk kepada pom boleh ubah bergerak balas. Oleh itu, kita boleh menjawab soalan C dengan mudah. Pom boleh ubah dimanipulasi ialah cara membancu kopi, dan pom boleh ubah bergerak balasnya adalah bilangan cawan air kopi yang boleh dibancu dalam masa 1 jam. Soalan yang terakhir, apakah hubungan antara kemajuan dalam penciptaan mesin bancu kopi dengan bilangan cawan air kopi yang boleh dibancu dalam masa 1 jam? Kita sediakan sesuatu seperti ini, kemudian
Kemudian kita masukkan maklumat pembeli ubah yang dimanipulasi, yaitu cara membancu kopi, dan di bagian bawah kita letakkan pembeli ubah bergerak balas, yaitu bilangan cawan air kopi yang boleh dibancu dalam masa 1 jam. Kemudian kita isikan ruangan lain, yaitu semakin dan semakin. Kemudian kita masukkan pola, yaitu bertambah canggih, dan jika kita perhatikan jadwal, bilangan cawan berubah daripada 100 cawan menjadi 200 cawan. Ini menunjukkan satu pertambahan, oleh itu kita akan sebut bertambah. Sekarang kita masukkan jawaban ini di dalam ruangan yang disediakan. Semakin bertambah canggih cara membancu kopi, semakin bertambah bilangan cawan air kopi yang boleh dibancu dalam masa 1 jam. Sekian perbincangan kita pada kali ini. Semoga murid-murid dapat memahami sedikit sebanyak teknik dan juga ilmu pengetahuan mengenai mesin.